cinta sejati dan pasangan hidup sempurna. Temu bual khas dengan Imam Jemaat Ahmadiyah Muslim Sedunia oleh Amir Safir London, UK. The Review of Religions, April 2020. Bagi setengah orang, ia berlaku di college atau university. Bagi kebanyakan orang, ia berlaku selepas menghabiskan bertahun-tahun menggunakan aplikasi temu janji dalam talian. Bagi yang lain, ia datang melalui cadangan yang dibuat oleh ibu bapa atau rakan. Satu perkara yang pasti, mencari cinta sejati adalah penting dalam kehidupan kita hari ini, seperti pada masa lalu. Pencarian untuk pasangan hidup yang sempurna adalah matlamat mulia dalam hidup kebanyakan orang. Dan sebaik saja kami menemui jodoh yang sempurna, suka dan duka perhubungan memakan banyak tenaga dan emosi kami. Tidak heranlah bahwa majority fiction, film, lagu dan rancangan televisyen mempunyai tema cinta dan perhubungan yang kuat. Tetapi bagaimana kita mencari pasangan jiwa kita, orang yang kita boleh berhubung dengan mendalam dan menghabiskan sisa hidup kita dengan gembira? Sudah tentu, cara kita mencari cinta sejati sangat berbeza-beza, bergantung pada latar belakang, budaya, agama, atau pendidikan kita. Di dunia barat dan dalam masyarakat yang lebih tradisional, adingan temu janji telah berkembang dalam era digital berteknologi tinggi kita, dengan temu janji dalam talian menjadi perkara biasa. Di UK, lebih 7 juta orang berdaftar di tapak temu janji dan dianggarkan 1 daripada 3 perhubungan bermula dalam talian. Di Amerika Syarikat, 40 juta orang dikatakan menggunakan laman web temu janji. Sebaliknya, dalam masyarakat Islam, ibu bapa atau rakan sering mencadangkan jodoh yang sesuai untuk perkawinan yang diatur. Ini tidak boleh disalah anggap sebagai perkawinan paksa, di mana pasangan muda tidak mempunyai pilihan. Di sini saya merujuk kepada berjuta-juta perkawinan sedemikian, di mana ibu bapa, orang tua atau rakan-rakan mengenali orang itu dengan baik dan mempunyai pengalaman dalam hidup, memainkan peranan dalam membantu mencadangkan pasangan yang sesuai, dan di mana akhirnya pasangan itu sendiri adalah pembuat keputusan dan membuat keputusan mereka. Pilihan tanpa paksa. Jika mereka berdua bersetuju, pasangan itu memulakan hubungan yang benar-benar bermula selepas mereka terikat secara rasmi dalam majlis perkawinan. Ini bukan hanya berlaku dalam masyarakat Islam, malah kini dalam kebanyakan masyarakat Hindu dan Sikh, rakan dan keluarga memainkan peranan penting dalam mencadangkan pasangan. Ada satu masa di Barat, apabila menjadi kebiasaan bagi lelaki yang meminang untuk meminta bapa untuk mengawini anak perempuannya. Menariknya, menurut satu tinjauan dari 2016, 77% lelaki di Amerika Serikat meminta kebenaran untuk berkawin daripada bapa atau ibu bapa gadis itu. Walaupun ini menunjukkan tradisi itu nampaknya masih hidup dan baik di Barat, adakah ia mempunyai kepentingan yang hampir sama seperti pada masa lalu? Di luar, ia sebagai formality. Bagi pasangan Barat yang menghargai adat ini, ia akan menunjukkan bahawa pengaruh ibu bapa dalam perhubungan anak-anak mereka tidak unik untuk komuniti Islam sahaja. Dalam temu janji, pasangan itu membina daya tarikan dan ikatan pada awal perhubungan. Mungkin juga kes cinta pandang pertama. Hubungan itu kemudian berkembang dari masa ke semasa. Kadang-kadang pasangan memilih untuk tinggal bersama dan tinggal bersama sebelum membuat sembarang komitmen rasmi antara satu sama lain. Pasangan sering membuat anak bersama. Mereka kemudiannya mungkin membuat keputusan untuk berkahwin, walaupun sudah tentu tidak semua orang memilih untuk berbuat demikian.
Di Eropah Barat, kadar perkawinan semakin menurun dan mempunyai anak luar nikah semakin meningkat. Kadar ini berbeza dari kadar di tempat lain. Contohnya, dalam banyak komuniti Kristen tradisional di Amerika Serikat dan juga di Amerika Selatan. Walau bagaimanapun, apa yang penting untuk diperhatikan ialah kebiasaan di mana perkawinan berlaku selepas berkencan. Pasangan itu biasanya sudah melabur secara mendalam dalam hubungan mereka. Sebaliknya, dalam model perkawinan yang diatur, pasangan itu biasanya tidak mengenali antara satu sama lain pada mulanya. Pasangan dicadangkan dengan melihat kepentingan bersama, dan pasangan itu akhirnya harus memutuskan sama ada mereka mau memilih yang dicadangkan sebagai pasangan mereka. Walaupun mereka mungkin bertemu dan bercakap antara satu sama lain dalam persekitaran yang sesuai sebelum berkahwin, pasangan dalam kes ini benar-benar mengenali antara satu sama lain selepas berkahwin. Jadi di sini, walaupun pasangan itu mungkin mempunyai pemahaman yang terhad antara satu sama lain sebelum perkawinan, hubungan itu benar-benar berkembang selepas perkawinan dan hubungan itu nampaknya berkembang secara beransur-ansur. Dalam bukunya Matrimonial Issue dan Their Solutions, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Al-Talab bin Aziz, Imam Jemaat Muslim Ahmadiyah sedunia, telah dengan sangat fasih dan menyeluruh menggariskan cara orang Islam untuk mencari jodoh. Dalam Islam, perkawinan yang diatur bukan saja berdasarkan tuah dan menekah sesiapa yang mungkin menjadi pasangan yang terbaik. Sebaliknya, kerohanian mempunyai peranan yang besar juga. Di samping itu, usaha wajar dilakukan dari segi pasangan mencari tahu tentang satu sama lain dan rakan serta keluarga memberikan input mereka demi kepentingan pasangan. Kemudian pasangan itu terlibat dalam doa yang serius untuk memohon kepada Tuhan untuk membantu mereka memutuskan sama ada potensi pasangan saya sesuai untuk menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Ramai yang telah melihat mimpi yang mereka tafsirkan sama ada baik untuk mereka meneruskan atau tidak. Walau bagaimanapun, tidak semestinya semua orang akan ditunjukkan mimpi tentang laluan kehadapan. Malah kadang-kadang ia adalah perasaan yang timbul dalam hati mereka sebagai jawapan kepada doa mereka kepada Tuhan yang membantu mereka membuat keputusan. Walau apapun, hubungan dengan Tuhan adalah asas kepada hubungan Muslim, seperti yang dijelaskan oleh Yang Mulia dalam kitabnya pada Nikah Islam atau Pengumuman Perkawinan. Ayat-ayat Al-Quran dibaca 5 kali yang menyebut tentang kebenaran dan takut kepada Tuhan. Jika pasangan itu sentiasa ingat bahwa Tuhan sedang mengawasi mereka, mereka tidak akan melakukan apa-apa untuk menyakiti satu sama lain dan akan sentiasa jujur antara satu sama lain. Di samping itu, ajaran Islam dengan tegas menekankan bagaimana suami dan istri harus memperlakukan satu sama lain dengan penuh kasih sayang, pengampunan dan kebaikan. Nabi suci sallallahu alaihi wasallam, pendiri Islam, dilaporkan telah bersabda, "Yang terbaik di antara kamu ialah yang terbaik terhadap istrinya." Subjek yang saya minati di sini ialah bagaimana konsep cinta sejati sesuai dalam rangka kerja pacaran yang berbeza ini. Di satu pihak dating dan perkawinan cinta, dan di sisi lain perkawinan yang diatur. Saya ingin meneroka bagaimana cinta sejati diukur dengan berbagai tradisi ini. Sungguh menarik bagi saya bahwa terdapat pemahaman yang berbeza tentang sifat cinta itu sendiri. Untuk memahami falsafah mencari cinta sejati dalam Islam, saya amat berbesar hati berpeluang mengajukan soalan-soalan ini kepada Yang Mulia Hazrat Mirza Masroor Ahmad Al-Talab bin Aziz, Imam Jemaat Muslim Ahmadiyah sedunia, Khalifah kelima
Hazrat Masih Maud alaihissalam, Jemaat Ahmadiyah Muslim percaya bahawa pendirinya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, adalah Masih Maud dan Mahdi yang dijanjikan, yang ditunggu-tunggu oleh penganut semua agama. Sejak kebelakangan ini, kami telah menerbitkan dalam The Review of Religion wawancara yang sangat bernas dari Huzur. Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah bin Aziz mengenai topik ganja, kesihatan mental dan larangan hijab di sekolah yang menawarkan perspektif yang benar-benar unik mengenai topik ini. Apa yang luar biasa ialah cara menggabungkan pelbagai pengetahuan rohani dan sekular yang sangat luas dengan logik dan rasional. The View of Religions sangat berterima kasih kepada Yang Mulia kerana menyerahkan begitu banyak masa berharga Huzur dari jadualnya yang sangat sibuk untuk menyedarkan kita tentang isu yang sangat relevan ini. Kami berharap pembaca akan mendapat manfaat yang besar daripada jawapan imam yang kami kasihi. Wawancara Yang Mulia Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah bin Aziz, Imam Jemaat Ahmadiyah Muslim sedunia. Amir Safir: Yang Mulia, saya telah membaca buku anda, isu-isu perkahwinan dan penyelesaian, dan mengambil nota terperinci. Yang Mulia telah merangkumi perkahwinan dan perhubungan dalam Islam dengan terperinci. Yang Mulia merangkumi 3 kategori kerohanian yang dicerminkan oleh apa yang dititahkan oleh imam, bahawa pada masa pengumuman perkahwinan Islam, ayat Al-Quran tentang kebenaran dibacakan dan pasangan itu hendaklah sentiasa memastikan mereka mengekalkan hubungan mereka dengan pencipta mereka. Kedua, Yang Mulia bercakap tentang akhlak seperti sentiasa jujur, baik dan memaafkan pasangan anda. Akhir sekali, Yang Mulia meliputi aspek praktikal seperti panduan tentang cara menyesuaikan diri dengan mertua dan nasihat yang serupa. Yang Mulia, dari pemahaman saya yang rendah tentang buku Yang Mulia, dalam konsep Islam terdapat rangka kerja yang perlu digunakan pakai untuk hubungan yang berjaya meliputi akhlak, kerohanian dan praktikal. Yang Mulia, soalan saya adalah berkenaan dengan mencari cinta sejati menurut Islam. Dalam hubungan barat selalunya bermula dari puncak serta-merta. Orang berkata mereka telah menemui cinta pandang pertama dan kemudian hubungan mereka diteruskan dengan cara ini. Sebaliknya, dalam hubungan Muslim, pasangan sering tidak mengenali satu sama lain dan hubungan itu kelihatan berkembang secara berangsur-angsur. Yang Mulia, bagaimana Islam mendefinisikan cinta sejati? Adakah cinta pandangan pertama hanyalah fantasi? Atau jika saya boleh bertanya dengan penuh hormat, bagaimanakah konsep cinta di Barat sesuai dengan kerangka Islam yang telah digariskan oleh Baginda dalam bukunya mengenai perhubungan? Adakah konsep cinta Barat mungkin dalam kerangka Islam atau adakah ia hanya fantasi? Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Imam Jemaat Ahmadiyah Muslim Ayatollah bin Aziz, terdapat anekdot tentang seorang gadis yang sangat cantik dengan rambut yang panjang dan lebat, yang cantik dan sehat. Seorang budak lelaki menjadi sangat tergila-gila dengannya dan meminangnya. Bapa kepada gadis itu sangat menentang penyatuan ini dan memberitahu budak lelaki itu, kamu tidak benar-benar mengasihi anak perempuan saya, sebaliknya anda hanya menyukai kecantikan dan ciri luarannya. Budak itu berkeras, tidak, ini bukan kesnya. Saya benar-benar mencintainya. Oleh itu, bapa memutuskan untuk memberi rawatan kepada anak perempuannya yang mengakibatkan dia jatuh sakit. Perutnya mula meragam dan dia menjadi sangat lemah, kurus dan sakit. Bapa kemudiannya memotong dari rambut gadis itu dengan gunting. Pendek kata, penampilan fizikal dan luaran gadis itu jatuh ke dalam keadaan yang teruk. Kemudian ayahnya
berkata kepada budak itu, "Sekarang lihat di sini, ini anak perempuan saya. Adakah Anda masih menyintainya? Jika kamu benar-benar menyintainya, maka teruskan dan berkawinlah dia." Selepas itu, budak lelaki itu mula menawarkan alasan untuk tidak meneruskan. Oleh itu, bapa meletakkan semua rambut gadis yang telah dipotongnya ke dalam mangkuk. Dia kemudian berkata kepada budak itu, "Sekarang semua rambutnya telah dipotong dan kecantikan yang jelas telah dibuang. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak menyintainya. Jadi di sini, ambil mangkuk ini dengan rambutnya dan miliki semua perkara ini, karena ini adalah ciri-ciri yang Anda benar-benar suka. Jadi pergi sekarang dan bawa semua ini bersamamu." Ini adalah cinta yang dangkal. Apa yang berlaku di sini dalam masyarakat ialah akhlak dan perwatakan seseorang adalah aspek yang diturunkan dan diabaikan dan bukannya menjadi tumpuan kasih sayang. Sedangkan, seperti yang pernah ditulis oleh seorang penyair, sifat material dan luaran dunia hanyalah sementara dan sekejap, dan akan pudar, dan cinta kepada mereka tidak lama. Ini bukan cinta sejati. Oleh itu, seseorang perlu mengembangkan cinta tersebut, yaitu cinta sejati. Telah diperhatikan bahwa pada suatu ketika, anak Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepadanya, "Adakah kamu menyintaiku?" Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, "Iya." Anak lelakinya kemudian bertanya, "Adakah kamu menyintai Allah?" Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, "Iya." Anak lelakinya bertanya, "Bagaimana dua cinta ini boleh wujud bersama?" Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan, "Itu adalah cintaku, karena Allah yang menciptakan dalam diriku cintaku kepada manusia lain. Dalam hal ini, cinta kepada orang lain menjadi sekunder dan cinta kepada Tuhan diutamakan dan menjadi dominan. Sesungguhnya ini adalah cinta rohani." Selanjutnya, kita dapati sebagai contoh dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah mengizinkan lelaki untuk berkahwin dengan 4 orang istri dalam keadaan dan syarat tertentu. Namun, Allah juga telah mengajar kita untuk berlaku adil terhadap semua istri. Allah yang Maha Kuasa sedar bahwa tidak mungkin seseorang mengasihi semua seorang secara sama rata. Selalunya adalah lumrah untuk menyintai seseorang lebih daripada yang lain. Walau bagaimanapun, ia adalah ungkapan kasih sayang secara lahiriah yang sepatutnya sama terhadap mereka semua. Anda harus sama-sama memberi satu hari untuk setiap istri. Anda harus memperlakukan semua anak dari setiap istri dengan cara yang sama. Pendek kata, seseorang itu harus mengambil berat tentang cara mereka meluahkan perasaan dan sentimen mereka. Cinta terpancar dari hati. Walau bagaimanapun, seseorang tidak sepatutnya menyatakan lebih cinta kepada seorang istri berbanding yang lain, karena jelas sekali ini hanya akan mematahkan hati mereka. Allah Ta'ala mengetahui aspek ini. Satu ketika, Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi SAW berkata kepada Nabi SAW berkenaan dengan Hazrat Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, istri pertama Nabi SAW yang telah meninggal dunia, bahwa dia adalah seorang wanita tua. Jadi mengapa dia mengenangnya sedangkan Allah Ta'ala telah mengurniakan dia istri yang lebih muda dan lebih cantik? Nabi SAW memberitahu Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk menahan diri daripada membuat komen seperti itu, karena dia berkata, Hazrat Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menyokong saya ketika seluruh dunia menjauhi saya, dan Allah Ta'ala menganugerahkan kepadaku juriat hanya melaluinya. Jadi di sini, kita perhatikan bahwa Nabi SAW cinta kepada Allah yang Maha Kuasa. Nabi SAW secara khusus memandang fakta bahwa rahmat Allah yang Maha Kuasa pertama kali dizahirkan melalui Hazrat Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dia adalah orang yang pertama menerimanya, dan juga melalui dia keturunan Nabi SAW dilahirkan. Walaupun Nabi SAW sangat menyayangi Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sedikit sebanyak dakwaan bahwa baginda mengawinnya untuk usia mudanya. Namun kita perhatikan bahwa apabila Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengeluarkan kata-kata negatif tentang istri lain, Nabi SAW sangat tidak senang. Dia berkata, "Aisyah, jika apa yang kamu katakan tadi dimasukkan ke dalam laut, air di laut akan menjadi pahit."
Nabi SAW bermaksud bahawa Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sepatutnya menahan diri daripada memberi komen seperti itu. Oleh itu, Nabi tidak hanya bersetuju dengan semua yang Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha katakan. Kami mendapati satu lagi contoh yang tidak berkaitan secara langsung dengan ini, tetapi berkaitan dengan subjek. Isteri Rasulullah SAW yang sudah tua, Hazrat Maimun radhiyallahu ta'ala anha meninggal dunia 50 tahun selepas kewafatan Nabi SAW. Dia telah meminta sebelum meninggal dunia bahawa selepas kematiannya dia harus dikebumikan tempat yang sama persis di luar Mekah, di mana dia pertama kali bertemu dengan Nabi SAW dalam perjalanan dan telah dilamar oleh dia. Jika benar bahawa terdapat perbezaan yang besar dalam cara dia memperlakukan isteri-istrinya yang sudah tua, maka isteri yang sudah tua ini, Maimun radhiyallahu ta'ala anha, tidak akan mengenang tentang Nabi SAW dan menyimpan perasaan kasih sayang yang mendalam terhadapnya, walaupun selepas tempoh 50 tahun, namun dia benar-benar menyintai Nabi SAW. Apakah asas cinta dan kasih sayang mendalam terhadap lelaki itu? Ia adalah kerana layanan penuh kasih sayang Nabi SAW terhadapnya. Walaupun seorang janda dan dari bangsa lain, dia menganugerahkan status kasih sayang dan rasa hormat hingga ke tahap yang demikian, sehingga mengenang cinta Nabi SAW sebelum dia meninggal dunia. Dia memutuskan bahawa dia akhirnya ingin kembali dan dikebumikan di tempat pertemuan yang sama di mana dia pertama kali bertemu dengan Nabi SAW. Ini adalah cinta sejati. Amir Safir, bagaimanakah Yang Mulia menggambarkan konsep cinta pandang pertama hari ini berbandingkan perkawinan yang diatur? Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatullah bin Aziz, Imam Jemaat Ahmadiyah Muslim sedunia, selebihnya daripada itu apa yang kita lihat digambarkan sebagai cinta di dunia hari ini hanyalah fantasi. Ia adalah fantasi cara perkawinan cinta atau perhubungan berdasarkan jenis cinta itu berlaku. Selalunya dikatakan bahawa perkawinan teratur itu tidak sepatutnya berlaku. Namun 66% perpecahan perkawinan adalah dari kalangan perkawinan cinta, manakala perkawinan yang diatur mempunyai kadar perpisahan yang lebih rendah. Di UK, kita melihat putra Charles berkahwin dengan Lady Diana, namun dia meninggalkannya dan meneruskan hubungan lain. Putra Andrew berkahwin dengan Sarah Ferguson, tetapi itu juga selesai selepas beberapa tahun. Jadi apakah jenis cinta ini dan apakah kesudahannya? Kami mendapati bukti lanjut untuk tanggapan ini disokong oleh data dan statistik. Keganasan rumah tangga didakwah berleluasa di kalangan umat Islam. Namun di UK, Jerman dan tempat lain di Barat, kami mendapati sejumlah besar kes penderaan domestik di kalangan penduduk asli negara-negara ini. Di UK dianggarkan 1.3 juta wanita dalam 1 tahun berakhir Mac 2018 mengalami pendarahan domestik menurut tinjauan jenayah untuk Inggris dan Wales dan dipetik dalam pejabat perangkaan kebangsaan kerajaan UK di Jerman. Di Jerman, seorang wanita dibunuh setiap 3 hari oleh seorang rakan, kongsi atau bekas pasangan, menurut statistik yang didedahkan oleh Menteri Hal Ehwal Wanita Jerman, Franziska Giffey, yang menyebutnya sebagai urutan magnitude yang tidak dapat dibayangkan, dilaporkan dalam Deutsche Welle, penyiar milik negara Jerman. Di Amerika Serikat, secara purata hampir 20 orang seminit didera secara fizikal atau pasangan intim. Dalam tempoh 1 tahun ini bersamaan dengan 10 juta wanita dan lelaki menurut laporan oleh National Coalition Against Domestic Violence. Ini hanya mencerminkan kes-kes yang dilaporkan atau telah didaftarkan, tetapi begitu ramai yang lain mungkin tidak melaporkan kes mereka, walaupun kita katakan demi hujah bahawa peratusan dalam penderaan rumah tangga adalah sama antara hubungan Muslim dan bukan Islam. Bagaimana kita boleh meletakkan kesalahan pada agama apabila perkara yang sama berlaku di negara ini? Nabi SAW membimbing kita untuk mengamalkan takwa. Nasihat ini bukan sahaja untuk lelaki muda tetapi juga untuk gadis muda. Kedua, Nabi SAW ketika menasihatkan orang Islam mengatakan bahawa orang biasanya berkahwin
melihat kecantikan luaran untuk status keluarga yang lain atau untuk kekayaan gadis itu, namun seorang Muslim sejati melihat sama ada gadis itu soleh dan soleha. Amir Safir, Yang Mulia, adakah pasangan dibenarkan berjumpa sebelum berkahwin menurut Islam? Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah bin Aziz, Imam Jemaat Ahmadiyah Muslim sedunia, seseorang mungkin mengetahui lebih banyak butiran tentang keluarga dan kelakuan mereka di rumah. Kebenaran juga telah diberikan untuk melihat penampilan masing-masing. Suatu ketiga pada zaman Nabi SAW, seorang lelaki datang untuk meminang dan bertanya sama ada dia boleh melihat gadis itu. Bapanya marah dan berkata, siapa dia yang meminta berjumpa dengan anak perempuan saya, dan berkata dia akan memukulnya. Namun apabila anak perempuannya mengetahui bahwa Nabi SAW telah memberikan kebenaran untuk pertemuan, dia segera melangkah ke hadapan budak lelaki itu. Sebagai jawapan menundukkan kepalanya ke bawah. Sebagai tindak balas kepada ini, gadis itu berkata dia menerima lamaran perkahwinannya tanpa syarat. Amir Safir, Yang Mulia, apakah penyelesaian Islam terhadap usia sebelum berkahwin? Apakah sebagai contoh remaja boleh mempunyai keinginan duniawi yang kuat? Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Imam Jemaat Ahmadiyah Muslim Ayatollah bin Aziz, ia adalah undang-undang semula jadi yang kita dapati walaupun di kalangan haiwan. Apabila manusia mencapai usia matang, mereka berfikir untuk membina untuk membentuk hubungan fizikal. Allah Ta'ala telah menetapkan usia matang atau balik. Islam mengajarkan bahawa daripada melakukan perbuatan tidak senonoh dan maksiat, berkahwin pada usia demikian. Kami merhatikan bahawa dalam masyarakat ini mungkin 70% wanita atau kanak-kanak perempuan yang lebih muda telah menjalin hubungan dengan lelaki. Banyak isu timbul akibat daripada ini yang membawa kepada masalah kemudian. Itulah sebabnya Islam mengatakan untuk melaksanakan nikah perkahwinan rasmi dalam Islam pada usia yang lebih awal. Namun atas ini adalah membantah bahawa kita mempromosikan pedofilia. Amir Safir, Yang Mulia, kami pernah ditanya soal ini pada masa lalu tentang pandangan terhadap orang yang melakukan perbuatan ke atas diri mereka seperti melancap untuk keseronokan yang telah dikaitkan dengan pornografi dan berluasa dalam masyarakat. Apakah pandangan Islam tentang ini? Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah bin Aziz, Imam Jemaat Ahmadiyah Muslim sedunia, umumnya maklumat di laman web perbuatan hari ini sering menyatakan bahawa untuk melakukan perbuatan ini boleh meningkatkan keupayaan atau kekuatan seseorang lelaki atau tidak ada perbezaan. Bagaimana pernah doktor zaman dahulu akan berkata sebaliknya, ia menyebabkan kelemahan. Dan ini sebenarnya adalah realiti. Orang yang melakukan perbuatan ini menderita karena apabila mereka kemudian cuba melakukan secara semula jadi, mereka tidak dapat melakukannya karena mereka tidak mempunyai sembarang keinginan atau mereka mengalami ejakulasi pramatang. Kedua, tanya sesiapa saja yang melakukan perbuatan ini dan mereka telah memberitahu anda bahawa mereka akan membayangkan orang lain semasa melakukan onani. Mereka terpaksa berkhayal tentang orang lain semasa perbuatan ini untuk mengasut keinginan mereka. Inilah sebabnya mengapa Masih Maud AS telah membicarakan tentang zina hati. Ini adalah apabila seseorang berkhayal tentang orang lain yang mereka tidak pernah dapat akses kepadanya. Dan oleh itu, satu-satu caranya untuk memajukan keinginan ini adalah untuk berfantasi lebih banyak lagi. Ini adalah zina akal dan inilah sebabnya Islam melarang kita daripada melakukan maksiat dan perbuatan tidak senonoh tersebut.